Tunggu yang lain Okey. 60 Ustaz. 60. 49. Tengok perkataan wa idh istasqa Musa liqaumi faqulna idrib. Idrib. Ni. So kalau kita tahu asal kata dia apa dia? Buang alif kan? So perkataan asal dia lah daraba, kita akan jumpa perkataan daraba yadribu. Allah. Okey? So adakah arti dia pukul? Pukul lah. Okey? Okey, sekarang ayat ni arti dia pukul. Ya, betul. Kan? Okey, baik. Fadarallahu masalan. Okey. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim 14. ayat 24, muka surat 258. Surah ke-14 ayat 24. Bawah sekali. Bawah Daraballah. sekali. Muka surat 258. Kaifa daraba. Alam tara kaifa daraba Allah. Okey. Apakah tidak engkau lihat bagaimana Allah telah memukul? Tak. Allah telah membuat menerangkan perumpamaan. Memberikan perumpamaan. Itu darabal masal. Allah masal. Ya. Jadi perkataan daraba ni bukanlah semata untuk sebab tu saya kata dia banyak maksud. Ya. Hatta nanti kita akan belajar cakap zahaba arti dia apa? Zahaba pergi. Zahaba ni menghilangkan juga. Zahaba ni banyak. Zahaba ni arti dia emas. Zahaba ni banyak makna. So nanti insya-Allah kita sampai tu ya kenapa kita pilih-pilih perkataan tu. Okey, baik. So poin dia kat sini lah. Poin kat sini lah kita sekarang ni bertatih-tatih untuk nanti insya-Allah kita akan bertatih-tatih bagaimana nak milih perkataan tersebut. Ya. Kalau itu kemudianlah sebab itu bukan benda yang penting sekarang ni. Betul. Penting sekarang ni lah kita tahu buka kamus perkataan tu dekat mana. Sebab bukanlah semua perkataan macam itu. Yang satu perkataan mempunyai banyak makna. Boleh faham? Jadi kita kalau yang banyak makna ni mungkin kita boleh tinggalkan dulu. Tapi cuma tinggal lagi poin saya tadi ialah bagaimana mencari asal kata. Okey. Ini peringkat yang kita belajar. Baik. Seterusnya. Whiteboard Ana kena buat balik lah tadi ya. Hilang. Kalau Ustaz buat kat Microsoft Word, at least Ustaz tak hilang ke lah tu. lagi senang. Okey. Lain kali Ana buat kat Microsoft Word. Ustaz lagi prefer guna ni daripada Tak. Kadang-kadang benda ni dia mengajar ni sebab dia kadang-kadang benda-benda tu datang dengan soalan. Kan? Jadi datang soalan tu kemudian Allah ilhamkan apa kita berikanlah. Kan? Sebab benda macam-macam ada dalam kepala kita ni, kita nak susun atur ni kadang-kadang masa nak buat tu tak ada. Tak fikir. Kan? Sebab kita nampak macam kita dah faham. Rupanya bila kita mengajar, maksudnya kalau Ustaz nak guna whiteboard, kalau Ustaz tulis dekat Microsoft Word yang blank, yang kosong. Kemudian masukkan dalam tu. Okey. Faham. At least kalau tak hilang dia tu ada lagi tak perlu. Betul. Okey. Ana cuba buatlah. Macam mana nak buat whiteboard tu tadi. Okey, share. Kemudian Ana kena buka dulu Tak perlu kalau kena ambil yang share screen tu, yang atas kiri sekali tu. Ayolah. Share screen. New share. Lepas tu ada yang atas kiri sekali ada tulis screen. Atas kiri tak ada.
share. Screen tak ada. Ana rasa kena buka file dulu kot dalam ni. Macam mana? Tak Ada tak? Dekat bahagian Ana ada dekat Ana snap gambar Okey. Entah dalam ni Ada skrin. Antum boleh tengok tak dekat Ana punya screen sekarang ni? Ada apa? Tak boleh. Dia tulis whiteboard. Kalau sedang kat WhatsApp ada tak macam tulis skrin kat situ? Stop video mute reaction tak ada lah. Sebelah whiteboard. Sebelah whiteboard. Oh, screen tak ada. Tak ada. Okey. Oh, ada. Ada. Okey. Okey, jumpa. Sekarang ni ya. apa-apa yang kat monitor Ustaz tu akan keluar kat sini. Sekarang ni saya okey. Dekat Zoom Ustaz punya email lah. Oh, okey. Okey, so Ana boleh select apa-apalah perkataan pun. Betul. Ustaz nak buat new okey. yang kosong boleh. Okey. Sekali nampak tak? Nampak? Apa bincang? Al-usul min ilmi al-usul. Usul. So banyak ilmu kita nak bagikan masyarakat, tapi okey tak apa. So saya cuba buat dalam open new lah kan? Boleh. New. Open. Yang tu atas open tu Ustaz tadi. New. Okey. Blank. Okey, baik. Okey, jazakallah khair. Masya-Allah, alhamdulillah. Banyak ilmu dapat ni. Okey. Kita tak tahu. Okey, bila kita dapat ni saya home. Saya select all dulu. Go on. Category. Okey. So kita bincang tadi tentang perkataan al-mustaghfirin. Dari segi konteks juga Ustaz kan Ustaz? Nak tahu pilih makna tu dari segi konteks ayat jugalah. Mustaghfirin tu lah. Ya. Tapi sebab tu saya kata jawab ni tu. sebab tu kita kena tengok the whole sentence. Baru kita faham nak ambil makna mana. Tapi kita mana? Ya betul. Tapi itu semua peringkat yang kemudian dulu. Ya. Peringkat yang kemudian. Betul. Okay. Contohnya menutupi itu ada perkataan dia untuk petani. Nak tak pasti. Sebab jarang pakai kan. Okey. Firin al-mustaghfirin yang kita jumpa tadi. So kita kata bila kita jumpa ni al-mustaghfirin, kita nak buat macam mana tadi? Kita tu dah cara mencari, tengok pada satu, cara mencari asal kata kan? Asal kata. Nombor satu. Sebelum kita mencari asal kata, kita kena tahu apa dia. Kita kena tahu asal kata tu apa sendiri. Apa itu asal kata? 3 huruf sebenarnya. Kan? Ini first benda. Apa tu asal kata? Okey, kita tengok balik dekat kertas kerja kita tu. Syarat-syarat asal kata dia mesti ada apa dia? 3 huruf. Huruf pertama, huruf ketiga. So syarat dia lah 1, 3 huruf. Ini kita bincang tadi ni. Ya. Dia mesti huruf kedua dia mesti huruf pertama dan ketiga berbaris fathah. Itu. Lepas tu huruf kedua berbaris. Huruf kedua berbaris. Berbaris.
ini semua macam saya kata, ini semua peringkat awal saja. Ya. Sebab kita dah faham dah. Bila dah faham dah tak perlu dah ni semua. Ini peringkat yang orang awam baru nak start dia kena ada ni semua. Okey. Kemudian ini A. Apa tu asal kata? Ya. Kemudian B, macam mana nak cari asal kata? Okey. Macam nak cari asal kata? Okey, pertama cara cari asal kata. Itu yang tadi syarat-syarat tu. Al-yawm. Al-yawm mantan sawu. Okey. Pertama, ya, al-mustaghfir ini kita kena buang alif lam. Kan? So alif lam tu buang. Tapi secara kalau kita dah belajar tadi dah faham semua, ta, sin, mim, alif lam tu buang terus kan? Ya. Kan? Dah jadi ringkas. Betul tak? Ya. Sebab apa kita sebut tadi, ada huruf sinta je buang semua sebelum tu. Betul tak? Betul. So ada ya nun waw nun kat belakang buang. Tinggallah ghafara. Kita faham dah kat situ ghafara je perkataan dia. Tapi untuk peringkat awal kita kena buanglah satu-satu untuk nampakkan. Boleh faham ni, tuan-tuan? Okey. Haji ni mana Haji ni? Haji ni, ya Haji ni anta maujud? Dia tukar yang nampak? Dengar tak? Okay. Dengar. Oh, dah tukar iPad. Saya tukar iPad. Okey. Okey. Nanis iPad. Okey. Ada Tak masalah. Okey, ada. Haji ni nampak Yang penting ni Haji ni faham ni. Okey. Ya. Penting tu penting. Ini nak ngajar ni Ustaz. Itulah. Nak ngajar ni. Okey. Dia cek hilang. Okey, pertama tadi kita dah tahu dah cara-cara dia, tengok dekat cara-cara yang kita sebut tu. Cara dia buat apa dia? Pertama, buang alif lam. Buang ta marbutah. Okey, tak ada marbutah, ignore lah. Buang mim di awal. Oh, ada mim di awal. Kan? Okey. Buang alif atau waw atau ya. Ya yang kat belakang tu kita buang dah. Kan? Buang waw nun jama' atau ya nun jama'. Kan? Okey, ya nun kat belakang tu dah buang dah. Buang sinta dan huruf sebelumnya. Sinta, so, ta, sim, mim, alif, lam tu buang semua. Kan? Jadi secara rumusan kita boleh tahu dah kalau kita jumpa perkataan ada huruf sinta saja, semua tu buang sebelumnya, ya nun waw nun kat belakang tu buang. Kalau ditukar mustaghfirun pun sama je. Kan? Kalau tak ada alif lam pun sama je. Okey? Haji Nik boleh faham ni Haji Nik? Faham. So akhirnya perkataan tu jadi ra, ghain, fa, ra. So kita jumpa tadi perkataan tadi dalam muka surat berapa tadi Umar? 68. 268. 268. Baik. Kita terus jumpa perkataan tersebut. Cuma tinggal lagi kita nak select mana, itu kemudian ceritalah. Kita ambil je. Ghafara yaghfiru. Sebab sama je ghafara yaghfiru dua-dua. Tak ada perubahan apa pun. Kan? Okay. So pendetailan tentang makna-makna tersebut itu kemudian nanti insya-Allah. Ini dalam nanti kita kena belajar dalam masalah kalau dalam ilmu agama ni perincian dia tu kita tengok dalam satu, kalau tafsir kena buka kitab tafsir, kalau hadis kena buka kitab syarah. Okey, tak apa. Jadi kita tahu dah mencari asal kata, itu yang poin penting sekali. So kita dah buang-buang semua syarat-syarat yang kita tadi kita tahu itu adalah al-mustaghfirin adalah asal kata ghafara. Baik, selesai. Itu mungkin perkataan al-mustaghfirin di antara perkataan yang paling panjang yang kita pernah jumpa lah. Kan? So dekat situ kalau dalam bahasa Melayu dia arti apa dia? Orang yang. Dia ada orang-orang satu. Ada yang.
Memohon. Mohon. Satu perkataan. Asal dia lah mengampun je. Ampun je. Asal dia lah ampun. Okey, baik. Tinggalkan tu. So, kita dah tahu dah pelajaran tu. Okey. Yang mana asal kata ni? Ni penting Haji Nik. Haji Nik kena beri perhatian ni. Ya. Ghafara adalah fi'il madhi. Perbuatan telah berlaku. Okey. Okey. Yaghfiru adalah fi'il mudhari'. Perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Okey, Umar boleh buka Umar punya tu. Apa? Table. Best pakai Zoom ni saya boleh buka, Umar boleh buka. Okeylah tu. Orang lain jangan buka tau. Kita buka kertas Okey. Jadi kalau kita tengok perkataan tersebut, kita akan jumpa Fi'il. fi'il madhi dekat mana Umar? Sebelah. kanan. Okey. Mungkin boleh kecilkan sikit kot. Supaya nampak atas tu. Atas sekali. Atas sekali ada. Apa tu fi'il madhi? Kata perbuatan telah berlaku. Berlaku. Okey. Apa tu fi'il mudhari'? Kata perbuatan sedang atau akan berlaku. Okey. Okey, baik. Kita tahu yang kita jumpa tadi contoh perkataan ghafara sama tak baris dia. Jangan tengok huruf. Kita tahu dia ada 3 huruf yang kita panggil huruf pertama, huruf kedua dan huruf ketiga. Perkataan fa'ala yang saya tulis kat situ, huruf pertama dia huruf apa? Fa. Perkataan ghafara, huruf pertama dia huruf apa? Ghain. Kan? Itu yang penting. So, kalau kita tahu huruf pertama, huruf ketiga berbaris atas, huruf kedua berbaris, yang kita jumpa dalam kamus tu adalah fi'il madhi. Yang kita cari yang kedua tu, kenapa saya suruh cari yang kedua tu nak pastikan? Sebab nak sampaikan kepada kita tentang fi'il mudhari'. Sebelum kita nak masuk fi'il madhi dan mudhari' tu, sebelum tu yang kita bincangkan, kita tak nampak tu kenapa yang saya nak ajar tu. Kan? Tapi kalau kita pergi kelas lain, dia terus bagi kita fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kan? Jadi saya tengok, perhatikan banyak orang terpinga-pinga dalam belajar tersebut. So kita kat sini at least kita dah faham dah. Oh, ini cerita dia asalnya. Ini asal cerita dia. Kan? Macam kita tengok filem kan. Kalau kita tengok filem, kita tengok dari awal, tiba-tiba kita tengok kat tengah, lepas tu tentu ending story kan. Lepas tu kita tanya, kenapa dia jadi macam tu kenapa dia jadi macam ni kan. Jadi tak faham cerita. Ini cerita nak fahamkan cerita. Boleh faham Okey, baik. Sekarang ni rahsia pula lagi. Rahsia seterusnya. Dalam fi'il madhi ni, macam dia macam reverse balik tu suara saya terlalu kuat. Okey. Tak, okey. Okey. Loud and clear. Dalam fi'il madhi yang dalam kamus tersebut dan juga fi'il mudhari', kedua-duanya ada ganti nama diri. Kedua-duanya ada ganti nama diri. Apa dia? Itu. Tak faham yang ada buku. Okey. Sorry Umar. Okey. Okey.
Oh, sampai Umar kontrol. Okey. Perhatikan dekat sini. So pada perkataan fa'ala tadi, ada ganti. Satu yang kita jumpa dia asal kata. Dua, dia ada ganti nama diri. Dia. Okey. So perkataan jadi dekat dalam ini satu dia ada tengok ya, dia ada kena ada 3 unsur balik. Ingat balik perkataan unsur perkataan perbuatan dia mesti ada 3 unsur. Satu, apa dia? Makna. Kalau ghafara tadi maksud ampun. Maksud. Itu pertama. Okey. Yang kedua, dia mesti ada unsur masa. Masa pada fi'il madhi lah telah. Kan? Ya. Ketiga unsur pelaku. Pelaku dia adalah dia. So, ambil tadi, cantumkan semua. Okey. Dia telah mengampuni. Ghafara. Jadi kita kata kan ghafarallahu lak. Ya. Semoga Allah mengampuni engkau. Ya. Sebab itu kita kata rahimakallah. Pernah dengar orang kata rahimakallah? Ya. Kan? Kita kata asyikh fulan untuk orang lain, semoga Allah merahmati engkau. Atau kita kata rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Jadi dekat sini perkataan-perkataan macam kita kata rahimah. Dia telah merahmati. Kan? Rahimah. Baik. So banyak je ayat. Itu hari saya ada bagikan beberapa perkataan kan. Yang ini. Contoh perkataan ini kita tengok baris yang berbeza-beza kan? Kan? Khalaqah. Kan? Mudhari' dia tengok berbeza. Yakhluqu, satu yahsudu. Kemudian yaksibu. Yaf'alu. Yajma'u. So kita tengok huruf kedua pada mudhari'. Huruf pertama kalau kita semuanya baris huruf kedua sama je. Tapi huruf mudhari' dia tu baris huruf kedua dia tak sama. Huruf kedua mudhari'. Hilang tu. Itulah. Saya tengok saya punya internet unstable. Okay. Ada ke stabilizer? Ke macam mana? Internet stabilizer ada ke? Supaya saya boleh stablekan. Tukar syarikat telekom. Kena beli broadband besar Ustaz. Tukar telekom. Tukar telekom Syahir. Syahir belum jawab soalan saya. Walaupun saya tahu dia ni ada tak stabilizer? Internet stabilizer. Pasti right? Tak yang saya tahu. No such thing Beli broadband besar je Ustaz. Broadband besar. Broadband besar? Kawasan kat tu. Dia tengok kawasan sebab saya punya ni Unifi tak boleh masuk. Okay. So Unifi is the best pun tak boleh masuk. Kalau Unifi the best tak boleh masuk, yang lain tak ada nilai lah kot. Kan? Unifi is the best kan? Ya, so far. Walaupun duk nunggang dia je. Yelah. Okay. So sekarang ni bila kita jumpa perkataan asal kata khalaqa, hasada, kasaba, fa'ala, jama'ah,
huruf kedua dia kita nampak semuanya baris sama. Tapi bila kita buka kat mudhari', kita tengok huruf kedua dia semua berbeza. Kan? Yakhluqu huruf kedua dia dhammah. Yahsudu huruf dia dhammah. Yaksibu huruf kedua dia baris bawah. Yaf'alu huruf kedua dia baris atas. Atas balik. Yajma'u huruf kedua dia baris atas. So nampak tak? Jadi ketentuan ini untuk menentukan baris kedua huruf kedua tu hanya perlu bergantung kepada Kamus. Kamus. Ya. Okey. Umar boleh buat apa tu macam dia panggil apa? Saya tu. Mana? Bukan dia. Boleh enlarge sikit ke Umar dia punya table tu? Okay, Uncle. Boleh enlarge sikit ke table dia tu? Saya cuba dengan iPad ni. Saya rasa Umar. Dah besar tu. Ni. Ya? Ya. More than 100%. Ya. Okey. Okey, baik. Mudhari'. Okey, baik. Kita tengok pula fi'il mudhari' yang ada tu. Bawah sikit, Umar. Ini perkataan tadi, minta maaf. Bawa ni atas sikit, Umar. Tentang fi'il madhi tadi. Okey, baik. Perkataan fi'il madhi ni semua, ya. Saya ambil semua dalam Al-Quran tu. Surah-surah yang saya sebut ni. Ya. Okey. So cuma tinggal lagi perlu saya buat, saya perlu cari fi'il. Buka kamu saja. Mudhari'. Dapatkan fi'il mudhari' tu. Okey? Okey? Buka kamus, dapatkan fi'il mudhari' tu. Dan daripada fi'il mudhari' ni nanti dia akan kembang kepada apa yang ada selepas ni, kata suruh, kata larangan ni. Akan kembang. Macam saya kata tadi, ya, saya kata yang penting ni kita tahu asal kata tu. Kemudian kita akan bimbing kepada mengembangkan perkataan tu bagaimana ia berlaku. Baik. Seterusnya cuma tinggal lagi bila kita kata fi'il madhi tadi, asal kata tadi dia adalah ganti nama diri dia, macam mana kita nak ubah ganti nama diri tersebut. Yang guna ni. Itu yang saya bagi table tu. Okey, kalau kita kata untuk dia, kita kata fa'ala atau kita kata jama'a. Ya. So itu kita boleh dapat pasti. Cuma tinggal tukarkan. Kemudian kita tukarkan ganti nama diri dia. Kalau kita kata kamu macam mana? Kan? So kita kata okey, kamu telah hasad. Hasad tu kan? Kalau engkau telah hasad. Hasad dah. Hasad dah. Kan? Kalau aku telah hasad. Hasad tu. Hasad tu. Kan? Ya? Jadi tukar je. Tukar saja. So, begitu juga fi'il mudhari'. Okey, Umar boleh turun bawah sikit tengok perkataan-perkataan tu. Fi'il madhi tadi. Okey. Mudhari' apa dia? Sedang berlaku. Madhi apa dia? Telah berlaku. Okey, tak nak hafal mudhari' madhi pun tak kisah. Itu later on pun tak apa. Yang penting itu kita tahu telah berlaku, perbuatan telah berlaku, perbuatan sedang berlaku. Tapi bagi saya perkataan Melayu panjang sangat. Bahasa Arab senang. Madhi, mudhari'. Kan? Jadi kita dah biasa tu nanti insya-Allah okeylah kot. Kemudian kita dah tahu, kita buka kamus macam kita say khalaqah.
kita buka kamus, kita jumpa perkataan selepas itu ialah yakhluqu. Kan? Itu kita tahu itu dah fi'il mudhari'. Perbuatan sedang berlaku. So kita tengok kita punya table, tukarkan ganti nama diri macam mana tukarkan. Okey, yang dia bagi kita yakhluqu tu dia sedang mencipta. Dia akan mencipta. So kita cakap aku akan mencipta. Kan? Dan cakap akhluqu. Kami akan mencipta. Akhluqu. Kan? Nakhluqu. Nakhluqu. Jahit. Ya? Kalau kita kata engkau akan menciptakan. Takhluqu. Takhluqu. Cantik. Oh, Masya Allah. Takhluqukan. Kita ada kan lagi dah. Tak ada lah kan. Takhluqu tu. Buat bidang pandai betul. Bidang ni Takhluqukan. Kan? Sebab dia nak masalah dia nak Melayukan Arabkan Melayu. Itu jadi takhluqukan. Okey. Okey, kita turun pula balik. Kalau kita dah tahu macam mana fi'il mudhari', fi'il madhi dan mudhari', kita turun pula. Kalau kita jumpa perkataan fi'il mudhari' dalam kamus, dalam Al-Quran. Contoh, kita akan jumpa perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Ni saya ambil semua daripada juzuk amma. Ya'lamu. Daripada surah Al-Adiyat. Kan? So apa asal kata ya'lamu? Alam. Dari kan daripada perkataan ya'lamu tu kita dah boleh tukar semua ganti nama diri. Ya'lamuna macam kita kata daripada ke sini nanti kita akan jumpa kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kan? Kita tahu huruf sin tu nak kena buang kan? Sin buang. So saya'lamun. Ya'lamun tinggal. Ya tu kita tahu dhamir. Waw nun tu kita tahu jamak. Tinggal ain lam mim. So cari asal kata. Kan? Contoh perkataan ayahsabul insa ayahsabu annama lahu akhladah. Kan? Perkataan yahsab. So kita buka kamus, kita jumpa perkataan yahsabu ni hasibah. Yahsabu. So tukar ganti nama diri je lepas tu. Lepas tu daripada ganti nama diri yang kita tukar tu kita akan jumpa lebih banyak perkataan. Saya buat contoh kan. Perkataan ya'lamu ni. Kita tengok dalam surah Al-Adiyat. Tengok sekejap dalam surah Al-Adiyat. Bilan tadi ya'lamu. Kalau ya'lamu. Ayat ke berapa tadi? Surah Al-Adiyat tadi? 9. Ayat 9. Ayat 9 Apalah ya'lamu. Nampak tak? Ya'lam. Maka apa yang kau tak nampak? Surah 100. So, muka surat 599 kan? Ayat ke-9. Afala ya'lamu. Afala Ya'lamu. Nampak jelas perkataan ya'lamu tu. So, kalau kita tahu alima ya'lamu tadi dan boleh dipecahkan kepada ganti nama diri tadi, cuba buka surah At-Takatsur. Tengok ayat 3 dan 4 dan 5. Ta'lamu. Kita akan jumpa perkataan ta'lamuna, ta'lamuna, ta'lamuna. Ya apa Ustaz? Ayat 3, 4 dan 5 At-Takatsur. At-Takatsur. Ta'lamuna, ta'lamuna, ta'lamuna. Nampak tak? Seperti ta'lamuna. Mereka mengetahui. Mereka. Ya. Nah. Adakah mereka? Bukan. Kamu kan? Kamu. Kamu mengetahui. Kalla saufa ta'lamun. Jangan, kali-kali jangan begitu. Nanti kamu tahu. Nanti kamu tahu berapa kali Allah ulang.
Jangan begitu. Kalau kamu tahu dengan ilmu yang yakin. Nampak tak? Ilma tu datang dari perkataan apa? Alimah lah tadi. Ilma Alimah kan yang ya. Ilmu yakin. Ilmu yakin. Lagi 4 minit. Okey, contoh lagi. Lagi 4 minit Ustaz. Lagi 4 minit je, ya Allah. Oh, tak puas lagi Ustaz ni. Oh betul. Saya pun tak puas nak mengajar. Tak puas lagi. Okey, pergi tengok ayat 7 surah Al-Ma'un. Sekejap nilas. Al-Ma'un. Ayat 7. 7. Muka surat 602. Wa yamna'un al-ma'un. Yamna'una. Apa bahasa yamna'una? Apa ni? Al-Ma'un belakang sekali. Surah yang ke 108. Oh. Nampak tak? Yamna'una. Perkataan yamna'una. So, kita boleh tahu asal kata tak? Yamna'una ni. So, dah sebelum ini kita asal kata mim nun ain ni je. Ya tu. Mim nun ain. Ya tu adalah dhamir. Waw nun tu juga adalah dhamir. Betul tak? Ya. Mana? So kita tahu dah. Kita tahu yamna'u. Kita tak tahu mana'a ke mani'a ke manu'a. So buka kamus kita akan jumpa. Okey, insya-Allah mungkin cukup sekarang itu hari ini. Okey, dan kita akan buat pertemuan yang akan datang insya-Allah. 3 minit Ustaz, 3 minit. Kalau bulan puasa Ustaz jam. Oh, Ustaz kerah. Ustaz jam. Sepatutnya yang hanging tu sepatut dia tak boleh kira masa tu kan. Yang loading tu. Tapi kira juga saya tak boleh nak buat apalah. Jadi insya-Allah semoga memberi manfaat ya. Insya-Allah nanti kita akan mesyuaratkan juga bincangkan sikit tentang pengajian dalam Ramadan. Nanti Umar boleh uruskanlah waktu. Okey. Ada apa nak tanya? Bulan puasa ni kita nak buat macam mana, Pak? Seminggu sekali okey? Bulan puasa. Seminggu sekali. Boleh lah, boleh. Sebab bagi hari sesuai lah. Lepas PKP pun dah susah sikit kot. Okey, cuma tinggal lagi macam saya kata. Okey juga kot mana-mana. Tapi pilih hari, pilih masa lah. Kalau nak tentukan, pilih hari, pilih masa. Kan? Supaya kita semua boleh set sama-sama buat kesediaan. Masa tu dah sebab dia seminggu sekali kena buat awatan lah ya. Dia kena siang hari je lah. Malam susah sikit kita dapat tarawih. Malam tak ada. Malam tak ada. Siang lah. Pilih lah hari, pilih masa. Kena pilih hari. InsyaAllah kita bincang ramai-ramai dan kita. Okey, insyaAllah. Baik. Kalau PKP sambung lah Ustaz kan. Kalau PKP sambung kita macam biasa lah dekat. Alah, seperti biasa ya. Tak ada masalah. Lepas PKP? Kalau PKP lepas PKP kita kembali back to normal lah. Lepas PKP. Kan, ni kes masalah PKP ya. Nothing better than face to face Ustaz. Tak boleh nyorok saya. Kalau face to face boleh buat awatan je ni. Betul. Ni jangan risau ni. Rotan apa je elektronik rotan. Ya, nampak muka saya. Baru ada. Ya. Oi, rindu masa ini. Ya. iPad ni tak ada kontrol macam mana video ni. Okey, insya-Allah semoga memberi manfaat ya. So kita akan jumpa lagi akan datang insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ramadan karim. Ya ahlan wa sahlan Ramadan. Ramadan karim. Minit lagi ada tu. Ada 9 minit lagi. Okey, kalau nak tanya-tanya less than 1 minute. Okey, insya-Allah. Okey. Tengok wajah masing-masing.